Photoshop ni sebenarnya adalah satu software yang kita guna untuk nak edit gambar. Tapi Aiman, ada tak kamu gunakan Photoshop untuk buat graphic design? Awal-awal dulu ada juga. Ada juga Sebab tak faham dunia function dia apa sebenarnya. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke Condenser. Untuk episod pertama dalam minggu pertama bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua penonton yang setia menonton Condenser. Jangan lupa like, share, subscribe kepada channel kami sebab itulah yang membantu kami untuk meneruskan program-program kami yang kami buat di content.my. Saya seperti biasa untuk kali kedua saya bersama Aiman yang sedang mengawal di control room sambil juga memberikan komen kepada episod-episod yang kita buat di Condenser ini. Okey, hari ini saya nak bercakap tentang pemilihan perisian. Anda mungkin pernah terdengar banyak terma-terma seperti Canva, seperti Premiere Pro, Adobe After Effects, dan mungkin yang paling famous lah yang kita tengok dalam graphic design adalah Photoshop. Tahukah anda sebenarnya Photoshop bukan satu aplikasi yang dihaskan untuk grafik, tetapi dihaskan untuk gambar dan foto. Jadi apa saya nak buat kat sini adalah kita lihat jenis-jenis perisian kreatif. Okey. Dalam zaman sekarang ni lah, okey, saya terpaksa berterus terang dan cakap kebanyakan software boleh buat lebih daripada separuh daripada apa yang anda perlukan. Anda tak perlukan pelbagai jenis perisian, tetapi saya nak fahamkan anda faham apakah tujuan utama perisian tu, dan jika anda sudah menggunakan satu perisian tu dengan dah advance, anda boleh memilih untuk menambahkan library software anda untuk memastikan anda dapat menghasilkan karya kreatif yang lebih baik di masa hadapan. Jadi kita lihat kepada jenis-jenis perisian kreatif. Okey, saya ni in terms of nak buat kerja-kerja kreatif ni, video pun saya buat, grafik pun saya buat, fotografi pun saya buat. Jadi bagi saya jenis-jenis terdapat dua jenis perisian secara amnya lah. Satu adalah perisian reka bentuk, foto, grafik dan penerbitan. Okey. Fotografi, graphic design dan juga publication, ya. Dan jenis yang kedua adalah perisian produksi video. Dalam industri kita, saya usually term sebagai still ataupun filem lah. Still bermaksudnya benda yang tak bergerak, satu benda yang anda print atau ada tunjukkan secara digital yang tidak bergerak, seperti infografik, gambar, buku, flyer, brochure. Ini semua adalah stills bagi saya. Dan satu lagi adalah perisian yang memerlukan anda mengedit video dan jenis-jenis video yang ada. Okey, so kita tengok pertama sekali apa itu perisian reka bentuk. Okey, anda mungkin pernah dengar Photoshop, AI, InDesign, Canva, ada yang saya pun tak pernah dengar je kat sini. Tapi ini adalah logo-logo dan jenis-jenis perisian reka bentuk yang untuk membuat still, ya, sama ada foto, grafik ataupun penerbitan. Saya nak fokuskan kepada foto dan grafik dulu. Tadi saya cakap Photoshop ni sebenarnya adalah satu software yang kita guna untuk nak edit gambar. Tapi Aiman, ada tak kamu gunakan Photoshop untuk buat graphic design? Awal-awal dulu ada juga. Ada juga Sebab tak faham dunia function dia apa sebenarnya. Okey, mungkin anda boleh terangkan, sebab saya ni sebenarnya to be honest, saya bukan pakar grafik. Mungkin Aiman cuba terangkan apa itu perbezaan antara AI dan Photoshop, dan di mana kita guna AI, di mana kita guna Photoshop. Okey, dia secara lazim dia Photoshop ni adalah untuk kita edit benda-benda yang menggunakan pixel, seperti gambar. Gambar is made out of pixels. Dan AI pula kita pakai untuk edit grafik ataupun vector images. So beza vector dengan pixel ni, vector ni dia mathematical, maksudnya kita boleh scale upkan dia dan dia tak pecah. Tapi gambar ni sebab dia pakai pixel, kalau kita scale up dia lebih daripada dia punya size dia akan nampak blurry ataupun nampak pecah lah. So Photoshop dia khas untuk kita edit benda yang menggunakan pixel, dan AI adalah untuk vector. Okey,
Itu adalah jawapan daripada orang teknikal. Kalau kita nak simplifykan, senang cerita, Photoshop adalah untuk gambar. Gambar, apa yang Aiman kata tadi, dia ada pixel. Okey? Senang cerita, gambar, apa yang kita nak buat dengan gambar? Kita nak terangkan gambar tu, kita nak buang dia punya cacat-cacat, nak hitamkan atau nak blondekan rambut anda pun boleh gunakan Photoshop. Jadi itu sebenarnya kekuatan Photoshop. Dia boleh trace sebarang feature, tapi gambar kena ada dulu baru kita boleh edit. Itu adalah Photoshop sebenarnya. Kalau nak tambah apa bulatan, nak tambah square apa semua, itulah sebenarnya vektor. Dan sebenarnya kalau anda nak melukis bentuk-bentuk atau shapes yang kompleks, anda gunakan AI ataupun Adobe Illustrator. So Adobe Illustrator adalah graphic design software, Photoshop adalah photo editing software. Yep. AI dan Photoshop sebenarnya boleh buat lebih kurang 50% lebih kurang overlap sama. Sebenarnya macam saya ni boleh buat grafik tapi saya tak pandai operate software. Sebenarnya 80% of saya punya grafik saya buat pakai PowerPoint je pun sekarang ni. Sebab PowerPoint pun boleh edit gambar, dia boleh buat bentuk. Okey, bulat, square kita boleh potong sini, potong sana, tapi tak seefektif bila saya pakai AI. Kalau saya nak buat vektor yang complicated, saya perlukan AI. Jadi fahamkan dulu beza antara graphic design dan photo editing. Ya, Man? Tak, saya cuba nak tambah ini, kita ada bincangkan pasal video dulu. Ada orang yang video editor, dia faham the story, dia tahu nak reach the outcome. Dia ada juga orang yang jadi software operator, dia tahu operate Premiere Pro je. Betul. So macam Izzat cakap tadi, kalau kita ni graphic designer, tak kisah software apa pun, kita boleh reach dia punya outcome dia. Okey. Tapi Man, sebenarnya saya nak, sebelum kita pergi ke video, saya nak cakap juga pasal Photoshop dan AI ni dikeluarkan oleh Adobe ya. Adobe ke Adobe? Saya pun tak sure. Sebutan dia Adobe ke Adobe? Dua-dua anda dengar. Dua-dua pun anda dengar. Saya pun tak pasti. Mungkin anda boleh komen macam mana nak sebut perkataan ADOBE tu, tapi macam saya selalu cakap, kita tak disponsor oleh diorang. Kita sebut sebab ini contoh yang ramai tahu. Okey. Ada juga software-software seperti Canva. Saya sebenarnya pakai satu software dalam phone saya yang dipanggil GoDaddy Studio. Okey. Ini juga adalah graphic design software, tapi lebih dihaskan kepada pengguna yang nak simple dan juga nak buat editing di mana-mana. So Photoshop ni dia tak ada version yang sama macam anda dapat di desktop seperti mana yang ada di phone. Ada juga Photoshop app dalam phone, tapi di app sangat-sangat simple. Tapi bila dia compare dengan Canva ataupun Studio, lebih simple. Jadi anda akan nak buat grafik, dan kebanyakan grafik yang kami pakai dekat sini, kami tak pakai pun Photoshop, kami pakai Canva ataupun pakai Studio, pakai phone saja. Ini satu option untuk anda. Okay, now perkara ketiga yang saya nak cerita sebelum pergi ke video, saya nak cakap pasal desktop publishing. Desktop publishing ni senang cerita lah. Kalau anda nak publish atau nak menerbitkan, ni bila kata penerbitan tu, nak menerbitkan surat khabar, nak menerbitkan magazine, majalah, okey, anda mungkin memerlukan satu perisian khas yang dipanggil desktop publishing software. Okey. Contoh yang paling ketara sebab kami guna software ni adalah satu software yang dipanggil InDesign, juga dikeluarkan oleh Adobe. Now, kalau anda tengok interface InDesign ni, dia sebenarnya sama je macam Photoshop atau AI lebih kurang. Anda boleh letak gambar, anda boleh edit gambar, anda boleh letak AI, tapi layout, kalau pakai AI, satu poster, satu file, satu window. Kalau anda nak buat banyak, dia jadi pening. Sebab let's say lah nak buat 10 page poster, ataupun nak buat magazine 10 muka. Banyak benda manual yang kena buat kalau anda menggunakan AI. Boleh buat AI, tapi InDesign dihaskan sebab susunan dan struktur pekerjaan bila kita punya workflow lah, aliran kerja workflow adalah untuk magazine. Anda akan nampak kiri kanan sebab kita punya muka surat dalam kita punya majalah, cover adalah muka surat 1, 2 dan 3 adalah yang kedua, 3 dan 4 dan 5 dan seterusnya disusun begitu. Dan kalau anda nak buat contohnya nak letak nombor muka surat, lebih mudah bila anda menggunakan InDesign. Contohnya lah macam dulu kita cerita pasal Microsoft Office kan. Kalau anda nak buat surat, boleh je nak pakai PowerPoint,
kalau anda nak buat slide, boleh je pakai Word, tapi ada certain workflow, bukan feature, workflow yang memang lebih cepat kerja bila kita tulis surat pakai Word dan kita buat presentation menggunakan PowerPoint. Okay, so itulah dia perisian pertama, iaitu perisian reka bentuk fotografik stills. Okay, kalau anda nak pilih, anda boleh pilih di antara brand sini, dan boleh Google sebab tak semua yang kami letak di sini ada di dalam list ni. Okay, next kita bercerita tentang perisian produksi video. Okay, tadi kita bercakap tentang tentang AI dan juga Photoshop. Tahukah anda dalam production video sama juga Premiere Pro dan After Effects yang logo AI tu sebenarnya adalah similar konsep dia bila kita menggunakan Photoshop dan AI. Okay, so ada lebih kurang 4 jenis lah. Ada banyak mungkin jenis lagi perisian produksi video. Pertama sekali adalah editing atau suntingan. Now, software seperti Premiere Pro, seperti DaVinci Resolve, seperti iMovie, Windows Movie Maker adalah jenis-jenis nama-nama jenama editing software ataupun perisian suntingan. Okay, menyunting ni simple. Kita rakam lah, contohnya kita rakam video guna phone, guna kamera, kita ambil file dia, kita potong dan kita susun menjadikan dia satu filem. Itu dipanggil editing. Okey, jadi bila anda nak buat editing pakai AI pun boleh, tapi sebenarnya tak kena sebab AI adalah motion graphic software yang kerja dia lain daripada suntingan. Biar saya explain. Okey, so yang kedua, motion graphics. Motion graphic ni basically grafik yang bergerak. Motion maksudnya gerak, grafik bermaksud grafik. Jadi motion yang bergerak. Jadi apa yang kita panggil sebagai animasi 2D, 2D animation. Banyak anda nampak iklan-iklan di TV menggunakan motion graphic. Jadi kami di Impression, bila kami buat filem corporate, banyak kami gunakan motion graphic untuk nak explain tentang klien-klien kami. Kadang-kadang filem tak cukup ataupun camera work tak cukup, kita kenakan motion graphic. Jadi file motion graphic tu boleh dibawa ke dalam editing software untuk kita settlekan atau siapkan filem tersebut. Sebab kadang-kadang ada certain babak-babak memerlukan motion graphic. Now, visual effect, okay? AI ni ataupun After Effects ni satu software yang menarik. Okay, cerita dia dulu ada satu software dipanggil Adobe Flash. Okay, Flash ni memang khas untuk buat grafik sahaja, manipulation grafik. Jadi anda buat lukisan bintang, nak pusingkan bintang tu, nak besarkan, nak zoom in zoom out, gunakan Adobe Flash. Bila AI sampai, After Effects sampai dan dikeluarkan oleh syarikat yang sama, AI ni lebih kepada nak tambah visual effect kepada filem. So contohnya saya dah buat saya punya editing, dah buat suntingan, now saya punya muka nak jadi Incredible Hulk, kena jadi hijau, kena ada mata merah, rambut nak tukar, nak letak api kat belakang saya untuk buat visual effect. Jadi AI boleh buat adalah software khas untuk buat kesan-kesan khas visual effect tu. Tetapi sebab dia kena buat visual effect, function motion grafik yang terdapat dalam AI menjadikan AI satu software yang popular di kalangan animator 2D. Jadi pelan-pelan, dan kami pun dulu kami start menggunakan Flash, slowly kami move to AI and kami realise that AI ni dah take over almost 100% of apa yang Flash boleh buat, dan kita anggap Flash tu obsolete. Kalau dah tengok mungkin dah Adobe Flash ni dalam tak silap saya 5 tahun lepas masih ada lagi. Sekarang tak ada dah. Masih lagi dijual, sekarang lagi dah tak ada. Sebab AI dah take over. Tapi itu adalah sebenarnya AI. Jadi kalau kenapa anda bertanya kenapa motion graphic dan visual effect ada dalam AI, itulah sejarahnya. Jadi kalau anda nak buat sama ada motion graphic atau visual effect, kami syorkan anda menggunakan software AI ni. Perisian yang terakhir, animasi 3D animation. Okay, so software seperti Cinema 4D, seperti 3D Studio Max adalah khas software yang untuk membolehkan anda membuat animasi secara 3 dimensi. So macam Toy Story, macam cerita Upin Ipin, Agent Ali, semua menggunakan one of this type of software, iaitu software 3D animasi.
prinsip dia adalah anda kena firstly model anda punya ni. So contoh saya nak buat phone ni dalam bentuk 3D, saya kena modelkan phone saya. Okay, kalau saya nak letak muka saya dalam animasi tu, saya kena modelkan muka saya. So itu adalah kerja modeler dalam filem tu. Lepas tu kita kena programkan pergerakan model tu. Okay, so mula lukis lengan, sekarang ni gerakkan lengan dia mengikut paksi di bahu ni, dapatlah pergerakan. Mulut susah, sebab tu mulut, percakapan, rambut, angin adalah skill-skill yang tinggi bila kita nak buat 3D animasi. Yang terus terang Aiman pandai buat, saya langsung tak tahu buat. Okey, jadi kalau ada beberapa soalan tentang Prisian, kalau anda nak memilih, saya usulkan mulakan dengan editing software dulu. Video seperti kebanyakan video anda akan buat suntingan. In fact semua video ada suntingan. Cuba gunakan Premiere Pro dulu kalau anda nak go into the Adobe line lah. Anda boleh pilih juga ada software. Anda mungkin bertanya, apa beza iMovie yang percuma datang dengan Mac ataupun Windows Movie Maker datang dengan Windows dengan Premiere Pro? Kenapa saya kena beli? Sebab Premiere Pro ni memang kena bayar. Jawapannya simple. Kalau anda ni jenis yang satu video, satu muzik dan satu teks sahaja akan berada dalam video anda pada setiap masa, anda tak perlukan Premiere Pro. Sebab ini dipanggil track. Okay? Premiere Pro boleh edit sampai berapa man track? Kita dah buat sampai 30-40 track pun ada. Tak pernah lagi sampai satu limit di mana contohlah, kalau tengok visual saya ni pun satu track untuk kotak putih tu. Okey, teks perisan produksi video adalah satu lagi track. Ini dah ada 2 track. Jadi tak boleh buat dalam Windows Movie Maker. Okey, visual saya, gambar saya yang di bawah tu tak boleh buat dalam Windows Movie Maker sebab background grafik yang anda nampak belakang saya dan juga footage saya ni sudah jadi 2 track. Anda perlukan Premiere Pro untuk buat dan mix benda tu. Okey, itu beza dia. Alright, kalau banyak nak buat motion graphic, lebih baik pergi kepada AE sebab lebih mudah. Adobe ni satu bagus, dan sebab tu kenapa kami pilih adalah sebab Adobe ni dia ada dia punya suite. Okey, Creative Suite ni boleh anda dengan sekali pembelian anda boleh subscribe kepada semua software dia, Premiere Pro, AE, ada lagi InDesign, Audition, semualah. Okey, Audition apa semua. Okey, Audition adalah satu jenis perisan produksi untuk audio yang saya tak cover dalam episod ni, tapi boleh saya sebutlah sebab kalau anda nak buat muzik, anda akan mencari perisian untuk audio yang mungkin kita boleh buat demo dalam episod kemudian, Aiman. Okey, boleh. So secara amnya itu adalah sedikit sebanyak tentang perisian produksi dan juga perisian reka bentuk grafik. Pilih yang mana sesuai untuk keperluan anda dan bajet anda. Okey, kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa letak di ruangan komen. Boleh DM kami juga dan jangan lupa like, share dan subscribe sebab ini akan membantu kami untuk membuat konten-konten yang lebih banyak lagi. Jadi untuk episod ini terima kasih. Kalau ada soalan sila tanya dan kita akan jawab dalam episod kemudian. Terima kasih kerana menonton Kondenser. Terima kasih Aiman kerana berada bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat berbuka.